Allah, terrekod. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam guys. So, selamat hari Rabu duduk rumah lama-lama ni sampai hari Rabu pun dah lupa. Hari-hari pun aku dah lupa dah hari. So, aku minta maaf sebab video part tu ni lambat nak upload. By the way, aku ada beli mic baru tau daripada TNVI. Kalau tak, aku setting mic yang gedabak tu. Sekejap, yang mana? Ni setting mic yang gedabak ni. So dia macam, bila aku setting mic yang sini, dia macam ni tau. Dia macam so aku tak nampak muka aku secara menyeluruh. So dia macam ni. Lagipun rasa dia macam kita bercakap macam ni tau. Macam dia kalau jauh dia tak dengar, so dia dekat baru dia dengar. Macam kau tahu macam cakap yang dinding, surface dinding ni. Aku macam ni dinding kan, macam tu cakap kat dinding. Macam tu lah rasa dia. Sebab tu aku dah tak pakai mic ni. So mic ni aku beli murah je. So dia bluetooth tau. Ni dia punya bluetooth. So kalau aku pergi jauh mesti boleh dengar tau. So dia punya connection ni, bluetooth ni ada dekat dia punya lubang yang tempat dengar earphone punya tu, kat situ. So dia connect kat sini, dia bluetooth. So bateri dia aku tak tahu berapa lama boleh tahan. Ni aku try je. So far aku pakai elok sebab nice tu, serius nice. Untuk korang yang suka presentation, korang suka bercakap depan kamera, ataupun nak buat YouTube, ataupun nak buat nak cakap-cakap macam ni so aku recommend korang beli benda ni. Murah je, dalam bawah 100. Sangat-sangat murah dan berbaloi lah dan berpatutan. So okay, tu je nak review. So, alright, welcome back to my channel. By the way, aku tak nak guna welcome back to my channel sebab dah ramai orang guna kan. So nak tukar dalam Melayu, selamat datang ke siaran saya. Macam pelik pula kan bunyi dia. Macam mana? Welcome back to my channel je lah kan. Untuk sebelum kita buat satu sharing pengalaman seram aku ni, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kena baca doa dulu. Jom kita baca doa. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. So untuk video malam ni, aku nak sambung untuk video yang lepas tu. Part 1 tu, sharing pengalaman seram aku yang pertama. So untuk malam ni aku nak share untuk pengalaman seram juga. Sedikit lagi pengalaman seram yang aku boleh share lah sedikit kan. Apa yang aku pernah rasa, apa yang aku pernah lalui sepanjang hidup aku. So aku harap mungkin part 1 tu ada rasa macam alah tak seram, benda ni biasa, ataupun korang dah lalui yang lebih gempak, lebih gempuk kan. So aku tak kisah pun, macam sebab itu apa yang aku rasa. So yang korang rasa tu lain lah dengan aku rasa kan, betul tak? Alright, by the way, aku punya konten seram ni, ataupun konten tentang pengalaman seram ataupun kisah-kisah seram, sebenarnya aku tak tiru sesiapa punya channel. Cuma aku terinspirasi dengan channel-channel orang yang buat cerita pasal kisah-kisah seram ni. Sebab aku ada banyak pengalaman-pengalaman macam tu dekat sekitar aku, dekat dulu kat asrama. So macam kita banyak experience tau. So better kita share kan benda-benda yang orang kata apa kita pernah lalui. Nak bagi korang masuk ataupun korang rasa apa yang aku rasa lah. Walaupun korang tak boleh nak masuk 100%, just macam dengar je apa cerita yang aku nak ceritakan, tapi sedikit macam bagilah korang rasa kan apa yang ataupun korang boleh bayang lah apa yang aku lalui kan, apa yang aku hadap apa semua ni. So malam ni tak nak panjang-panjang sangat video. So aku nak ringkas, nak
padatkan cerita aku dalam satu video ni. So, let's go untuk cerita aku yang pertama. Okay, untuk cerita aku yang pertama ni, dia berlaku dekat asrama. So, aku banyak pengalaman-pengalaman ni kat asrama. So, aku suka cerita yang benda berlaku kat asrama. So, time tu, waktu malam lah. Waktu orang kata apa, bukan waktu prep lah. Biasa malam lepas solat isyak ataupun waktu-waktu yang nak dekat tidur tu, waktu prep kan. Tapi kat asrama aku dulu, dia macam waktu sebelum nak tidur yang tu lah. Sebab waktu tidur kita orang pukul 10. So dalam ada tempoh macam dalam sejam macam tu lah, untuk kita orang macam nak siap-siap untuk tidur ke, kita orang nak pergi bancuh, buat air ke kan. Biasa budak-budak ni suka buat air macam ni apa buat makanan ke apa kan, pergi makanan. Sebab malam kat asrama aku tu ada macam koperasi tau. So kita orang suka pergi koperasi apa semua tu kan. Okay, pada waktu yang singkat tu, kita orang ada tempat macam satu gazebo tau. Kat satu asrama tu macam ada gazebo. Tahu tak gazebo macam pondok besar, yang diorang lepak kat situ. Dan tu tak ramai pun. Dalam kat gazebo tu dalam 5 ke 6 orang lah. Lepas tu waktu tu kan, kita orang lepak tak ramai pun, 6 orang. Waktu tu aku terdengar suara langsui. Aku tak tahulah macam mana nak describe suara langsui ni, tapi aku dengar suara tu jelas, langsui mengilai. Tapi nak katakan waktu tu aku macam, bila dengar tu aku macam, aku buat tak tahu je, aku buat bodoh je. Macam buat tak tahulah, buat tak tahu, lepak dekat gazebo tu macam tak ada benda berlaku kan. Macam buat tak tahu semua kan. Lepas tu aku rasa bukan aku seorang je yang dengar. Aku rasa semua orang kat situ dengar. Tapi masing-masing macam acting, gaya macam tak dengar apa so sebelum aku dah borak pun kan, lepas tu member aku terdiam. Aku tanya member aku, Mi, kau dengar apa aku dengar? Lepas tu dia jawab, aku dengar agak tu, tapi aku buat bodoh je. Dan tu aku secara meremang baik, sebab aku ingat aku seorang je dengar. Sebab bila seorang dengar tu macam kita abaikan lah. Aku punya aku rasa aku bukan seorang dengar. Macam tu ramai dengar. Tapi semua buat tak tahu, semua bodoh. Lepas tu ada seorang senior ni cakap, okay dah korang kena masuk hidup. Saya rasa senior tu pun dengar agak lah, tapi dia macam, okay dah, korang masuk tidur lah. Lepas tu semua orang dah masuk dekat tempat bilik masing-masing. Time tu baik, so aku rasa macam meremang baik. Rasa macam apa benda kan, macam aku ingat aku seorang je dengar. Itu dah meremang. Lepas tu aku rasa macam diorang dengar. Bila aku tanya, betul lah diorang dengar. Itu lagi meremang. Sebab ramai yang dengar, tapi semua buat tak tahu je. Time tu rasa macam dia dekat tau. Dia macam orang kata kalau bunyi tu jauh, dia dekat. Tapi kalau bunyi tu dekat, dia jauh. So aku dengar bunyi tu jauh, agak scary lah. So itu cerita aku yang pertama. Tak seram lagi kan? Let. Okay, kita pergi pada cerita aku yang kedua. Okay, kisah seram aku yang kedua. Bukan kisah seram lah, pengalaman seram. Waktu aku nak pergi tandas dekat asrama. So banyak cerita kat asrama kali ni Time tu aku nak pergi tandas. Yang kata tandas tu untuk semua orang lah, bukan tandas bilik tau. Dia tandas tu untuk semua orang. So waktu aku kat tandas, time tu elektrik tu terus, dia punya lampu mentor tu problem kot. So aku macam gelap-gelap kan, macam time tu redo sebab tak tahan Lagipun waktu tu waktu tu malam. Tapi aku cakap tak lah waktu yang sebelum kita orang tidur tu, macam meriah lagi lah. So aku ajak lah member aku seorang teman duduk luar. Tandas tu tak ada besar, tapi dalam tandas tu banyak tandas lah kan. So aku masuk tandas, aku buang air kecil, aku ni sekejap, aku keluar. Tanya aku keluar tu memang tak nampak apa lah kan. Tanya tu macam jalan lah. Aku jalan-jalan, aku terlanggar. Aku ingat tiang baik. Aku ingat tiang, serius aku ingat tiang. Tapi terlanggar macam sesuatu. Lepas tu, alah biasalah kan kat asrama kan, kita macam terlanggar apa-apa macam, kau ni apa semua kan, macam marah, apa semua benda semua nak marah kan. Kita terlanggar. Lepas tu macam, Lepas tu kan, aku tak
tahu tu orang ke benda lain ke apa benda. Dia jawab apa tau, dan aku terlanggar dia. Dia jawab, apa? Uish, dengan suara garau dia, apa? Macam, apa? Sebab aku macam pahalan macam, oh pahalan macam kita langgar. Dia jawab, apa? Dan dia pandang aku dalam gelap. Bila orang pandang kita macam, dia pandang aku ke dia pandang apa kan. Saya tak nampak yang tu. Dan tu aku fikir member nak belajar member lah kan. Sebab kita kat asrama yang susah nak percaya tau member. Kita macam tengok, dia ni nak belajar laku ni. Dia macam susah nak percaya dia ni orang ke, dia ni member kita ke. Kadang diorang ni nganjing biasa-biasa baik. Nganjing macam-macam lah, kata orang tu jadi hantu lah, tarik tilam sampai keluar lah. Macam tu lah perangai. So dan tu macam tahu je lah kan. Lepas aku pula aku keluar tapi rasa macam ada rasa macam takut juga, paranoid sikit lah. Macam paranoid. Macam tadi orang ke? Risau aku kan. Lepas tu aku jumpa member aku, jom lah kita belah, kita masuk bilik ni. Masuk bilik. Push, time tu rasa macam aku mana nak fikir panjang tau. Aku kalau terjumpa ataupun terdengar ataupun apa-apa je yang berkaitan dengan benda tu, aku tak nak fikir panjang. Aku tak nak serabutkan otak aku supaya fikir benda tu sentiasa. So aku lupakan je. Lupakan, lepas tu malas kan. Malas lah nak ni kan. Tu untuk kisah aku yang kedua. Okey, untuk kisah aku yang ketiga ni, dia berlaku dalam surau. Sangat baik. So aku nak ceritakan yang tiga ni, mungkin cerita aku yang sharing pengalaman seram yang terakhir kan. Orang kata apa, cerita aku yang terakhir lah. Kalau korang minta part 3 panjang, aku tak tahu nak cerita apa. Sebab banyak, cuma aku lupa je apa yang berlaku, apa bila waktu dia. Tu je lah yang aku lupa. So aku nak ingat balik memang tak ingat lah. Kawan-kawan aku ingat lah kot kan. So aku nak share yang ketiga. Waktu ni dekat dalam surau, dekat asrama juga. Dekat dalam surau tu, time tu aku ada keluar dengan warden. Kita orang keluar, aku tak ada rapat dengan warden, tapi warden tu suka ajak aku keluar kalau ada budak-budak sakit kan. So dia suruh ajak aku teman, ni lah temankan budak-budak sakit lah kan. So kita nak keluar apa semua, balik tu lepas isyak tau. So waktu balik lepas isyak tu, aku tak solat isyak lagi lah. So alang-alang balik, waktu yang sama, tentu rasa budak-budak tidur. Tentu aku 10 lebih. Aku nak sembahyang kat surau. Dan tu kat surau tak adalah ramai sangat, tapi adalah orang kan. Cuma orang tu macam 2-3 orang macam tu lah. Lepas tu aku sembahyang lah kat surau. Dan tu aku tak buka lampu lah, sebab lampu dia problem kot, tapi kipas boleh buka. Aku buka kipas, aku solat dalam surau. Dan tu solat isyak lah. Waktu tu pun dalam pukul 10 lebih tu. Surau gelap. Okay, aku solat. Allahu Akbar. Lepas tu aku macam solat macam biasa. Itu dah rakaat kedua ke ketiga, ada orang sentuh bahu ke dia tak habis kuat lah. Tak ada dua tu lah. So sentuh bahu ke tu lah tak ingat. Lepas tu aku macam, kita dah niat imam lah kan, sebab ada orang takbir, ada orang tepuk kan. Macam aku baca, tak ada baca kuat sebab mungkin dia jemaah seorang kan. So aku fikir pun mungkin itu antara orang yang aku teman kot time keluar dengan warden tadi. So aku macam fikir positif je, bacalah surah pendek Al-Fatihah ni. Lepas tu aku dah baca, dah rukuk semua. Masuk rakaat ketiga, kita ni kena kalau kita solat khusyuk macam mana pun, kita akan nampak atau macam ada orang kat belakang ke, atau kita tengah rukuk tu, kita akan mesti, walaupun kita pandang tepat sujud, mesti kita nampak atau macam ada bayang-bayang ke apa. Rakaat ketiga tu dah tak ada dah orang. Tak tahulah sama ada macam ni, sama ada dia terbatas solat ke apa semua. Tapi rakaat ketiga tu dah tak ada orang. Dan tu aku macam Astaghfirullahalazim. Dan tu macam aku teruskan solat lah. Kan batal ni malas aku nak solat balik semua. Dan tu memang hampir tak khusyuk lah, tapi cuba untuk khusyuk.
Aku solat semasa ni. Lepas tu dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku dah mati-mati babe. Paranoid dalam hati. Rupanya aku tengok belakang, member aku pedajal baik. Aduh, ya aku geram je dengan dia. Memang betul-betul ni, memang betul-betul pedajal ni. Salah dia dah straight baik. Aku macam, aku dah niat lah masa imam tu semua kan. Rupanya dengan anjing aku kan. Aku dah agak lah. Kat asrama ni, benda-benda macam ni lah diorang suka buat main. Benda-benda macam ni lah diorang target untuk kena dengan orang. Kan sekali dua baik. Sebenarnya dah banyak kali tau benda-benda macam ni. Kadang-kadang malam kan, tengah tidur kan, boleh pula pergi tarik apa tu, tilam sampai ke beranda. Boleh pula pakai selimut putih, lepas tu jadi hantu. Banyak kali lah. So aku fikirkan, aku dah agak member belajar tu lah. Iup je. Tapi kan aku tak tahu lah tu betul-betul member aku ke tak. Kadang macam negatif kat. Okay, aku rasa tu je kot sharing aku untuk malam ni. Sekarang pun dah pukul berapa dah, aku tak nak cerita panjang. Sekarang ni pun dah pukul 1:12 minit. Nampak ke? 1:12 minit kan, cerita panjang kan sampai ke subuh nanti yang. Aku tak tidur yang. Aku penat ni. Macam cerita panjang memang susah nak berhenti kan. So itu sajalah untuk sharing malam ni. So kepada kawan-kawan kat luar sana ataupun subscriber yang pernah subscribe tu, korang boleh turn on notification kalau korang tak turn on notification lagi, ataupun korang nak like ataupun share dekat kawan-kawan korang, kat saudara mara korang, teruskan share. Aku tak kisah pun siapa-siapa nak tengok. Lepas tu tu je lah. So jaga dirilah. Covid ni dah bukan-bukan lah. Covid ni sekarang pun dah cecah 11k tak relax baik dia punya case apa semua kan. So stay at home lah. Kalau yang tak ada keperluan nak keluar tu, janganlah nak keluar sangat. Duduk rumah. Kalau nak beli barang ke apa, beli barang satu, target buat list apa barang nak beli, pergi kedai beli barang, balik jangan lupa mandi, bersihkan diri, cuci tangan apa semua. Dah settle lah. So jaga dirilah. Pergi mana-mana pun bawa hand sanitizer. Mask tu kalau boleh pakai 10 kat muka. Tak ada tak bernafas pula nanti kan. Mask tu kalau boleh pakai elok lah. Jangan pakai kat bawah, kat dagu, kat mata. Kau ingat apa? Ni mask rider. So harapnya korang boleh jaga dirilah. So kalau korang nak part 3, aku tak galakkan sebab aku dah tak ada cerita. Habis. So kalau korang nak share cerita korang, boleh share dekat ruangan komen, ataupun yang kenal aku boleh WhatsApp aku. So aku boleh ceritakan balik apa yang korang nak ceritakan seram, cerita-cerita seram tu. So that's all for my video. Video lah. So aku dah lalok sebenarnya, aku dah ngantuk, so macam mabuk sikit kan. Okay, itu saja video daripada saya untuk malam ni. So kita jumpa di next content ataupun apa je lah. Goodbye.